Okay, so jadi bila saya cari dekat database, saya carilah project management and architect and disaster, ataupun kalau dapat pandemik lah, sebab maybe COVID-19 tu belum ada lagi dalam artikel, tapi kalau dah ada kita tak tahu, kalau dah ada lagi baguslah untuk lagi spesifik lah macam mana kita tengok artikel yang dah dibuat sebelum ni. So jadi macam mana tadi, bila kita nak discuss dalam ni saya cerita di 2.2 2.2 maksud dia kita boleh cerita pasal project management dulu. Lepas tu maybe 2.1.1 project management during disaster ataupun pandemic. So kita pecah-pecahkan lagi lah. Dalam 2.2 tu ada 2.2.1. Okay, paling banyak pun 2.2.1.1. Okay, jangan lebih daripada situ. Jangan 2.2.1.1. Banyak sangat. Okay, so jadi dalam tu maksud dia dekat 2.2 cerita pasal project management saja. Cerita pasal deductive code satu saja. Okay, so let's say katalah hilang screen. Okay. Tak boleh keluar teks lah. Okay. Alright. So let's say katalah objek RQ kedua RQ kedua. Okay, RQ2 how pula how ataupun okay, what are the roles? Okay, tak boleh. What ni nampak sangat macam ni. Okay, tak apalah, kita buat mix method kata Okay, what are the roles of an architect as SO of the project during COVID-19? Okay, soalan ni boleh jadi kuanti, boleh jadi kuali. Okay, macam ni saya saja nak buat dia jadi kuanti So jadi what are the roles of an architect as SO of the project during COVID-19? SO ni superintendent officer, architect ni kita biasa adalah ketua projek lah dekat tapak. So jadi dia nak tahu roles architect roles ni during COVID-19. So jadi saya boleh buat survey. Dan kemudian saya boleh distribute kepada architect apa roles dia. So jadi saya boleh buat macam Q&A survey dan minta architect ni untuk jawablah soalan survey tu. Okay, so nampak macam so kat sini kita nampak macam mixed method lah. Yang first tu dia jadi quali dan second tu dia jadi quanti. Okay, so dekat ni dia punya sama juga. Deductive code dia apa? Architect roles. Dia boleh jadi architect roles kan? Okay, objektif kedua. Objektif tu katalah to identify juga to identify architect roles as SO during COVID-19. Okay. So jadi untuk menjawab
kedua ni saya menggunakan kaedah survey pula. So jadi bila kita nak cerita 2.3 tadi 2.1 introduction, 2.2 cerita pasal project management, 2.3 kita cerita pasal architect roles lah. Roles, architect roles. So jadi saya pun cari architect roles dalam literature, saya cari ada tak architect roles ketika during disaster. So jadi mungkin ada kajian-kajian lepas yang telah bincangkan macam mana arkitek ni function ketika disaster, ketika isu-isu yang macam bila construction kena stop order, maksudnya kena stop kerja dekat tapak. So arkitek ni macam mana peranan dia. So jadi kita kena bincangkan, huraikan dalam 2.3. Cerita pasal tu saja. Okay. Okay, so far ada soalan? Okay, boleh follow Boleh? Boleh. Doktor. Okay. Maksudnya sekarang ni susunan dalam kita punya LR, maknanya 2.2, 2.3 tu adalah based on kita punya objektif lah. Maksud based on kita punya RQ jugalah kan? Kalau macam ni. Okay. Okay, faham. Saya tunjukkan LRZ LRZ template. Okay, ni okay, mesti mungkin antara you dah pernah tengok saya punya LRZ template ni. Okay, LRZ template ni seperti tengok, okay, 2.1 dia adalah introduction. Of course, you kena cerita pasal tengok cara penulisan tesis sebelum ni juga yang bawah SVU macam mana dia nak. Biasanya untuk student under saya 2.1 ni biasa dia akan summary balik chapter 1, chapter sebelum ni, dan dia cerita apa chapter 2 ni dia nak capai lah pada akhir nanti apa yang dia nak buat. So jadi lepas tu 2.2 dia akan start terus dengan maybe the first deductive the first deductive. Macam tadi kita apa? First deductive tadi, saya buat sebelah. Oh, saya dah buang tadi. Hilang pula dia. Tak apa. Okey. So jadi ingatkan tadi, jadi deductive code 1 kita cerita pasal project management dan sebagainya So jadi everything yang under project management, maksud dia apa saja kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan project management, katalah in general dulu kita bagi macam mana arkitek punya handle how arkitek handle ataupun managing project. Lepas tu 2.1.1 kita cerita macam ada tak kajian lepas yang macam mana arkitek handle projek ketika disaster dan sebagainya. Lepas tu kita akan
dapatkan beberapa author lah untuk support kita punya idea ni. Kita buat argument sikit. Okay, arkitek ni author ni cakap macam ni, arkitek ketika ni dia kena jadi macam ni, dia ni macam ni. Lepas tu akhir sekali kita akan cari gap. Walau bagaimanapun tiada kajian lepas yang membuat yang membincangkan tentang discuss about how architect deals project during COVID ataupun pandemic. Maybe tak ada kajian lepas yang cerita pasal how architect manage project during pandemic. Okay. So therefore, ingat lagi tak tadi kita punya objektif? Kita nak cari how architect ni kan. Setiap kali habis kita punya ni, kita akan buat POD point of departure. Point of departure tu apa? Ingat tak? Siapa ingat point of departure apa? Objektif ke doktor? Objektif. Apa yang kita nak buat? Betul, objektif. So, Objektif lah kan? Satu, objektif kod 1, you ulang balik lah. Maknanya objektif. Therefore, this research, apa tadi? Kita nak, saya dah lupa dah. Manage projects during, how architects manage projects during COVID-19. Yeah, how architect manage project during, therefore this article want to identify how architects their project during COVID-19. So macam itulah. Okay. So jadi you ingatkan balik pembaca bahawa ini sebenarnya skop kajian you dan you memang macam nak cari benda tu lah. Lepas tu repeat. Okay, didaktif kod 2 repeat objektif nombor 2, didaktif 3 repeat objektif nombor 3. Kalau ada 4 repeat step above lah if necessary. Okay. Lepas tu conceptual framework. Okay, dekat mana theoretical framework? Nampak tak theoretical framework kat mana? Theoretical framework dia duduk dia dekat dalam discussion kita ni, dekat dalam kita punya didaktif ni. Okay, katalah 2.2 cerita pasal project management tadi kan. So jadi maybe dah ada framework about project management ketika disaster. So jadi katalah William 2010, 10 tahun dulu ni dah buat satu framework. Maksud dia kalau ketika disaster, arkitek punya function jadi macam ni. 1, 2, 3. So you kena letaklah dalam 2.1 tadi tu. So theoretical framework bukan bermaksud you kena cari teori tau. Framework daripada orang lepas, algorithm daripada lepas, equation daripada orang lepas, daripada kajian lepas, tu semua adalah theoretical framework. Okay, faham Bukan semestinya teori saja. So jadi previous findings lah maksudnya. Previous findings. Previous theory. Previous finding. Betul previous finding. Jadi kalau kata lecture supervisor you tak perlu, jadi macam ni, macam mana you nak support you punya research, sebab macam tak ada apa kita panggil lah, macam cakap, macam tak ada evidence lah nak support you punya study tu. So jadi theoretical framework ni dia jadi evidence juga untuk support you punya study tu. Maksud dia dah ada orang buat tapi lain sikit lah dia punya tu. So jadi that's why you alter sikit. Bila you modify dia punya tu, sebab tu katalah atas tu tadi project management, kedua adalah role tadi kan. So jadi work on project management, framework on role, you gabungkan, lepas tu you jadikan dia conceptual framework. Nampak tak? So jadi you ada okay. dia
how arkitek nak deal ni, dia kena ada role macam ni, dia kena manage macam ni. Lepas tu you combine kan, dia macam satu ramuan lah, you buat resipi baru tau. Kajian PhD ni you buat macam resipi baru. Saya suka associate dengan masakan sebab saya suka masak. Okay. Orang Okay, boleh terima. macam mana? Boleh terima. Jadi orang lain buat asam pedas macam letak ramuan biasa kan. You otot sikit lah. Macam mungkin tambah macam asam pedas. Saya suka letak belacan dengan lada hitam. So jadi kita otot sikit lah. So jadi barulah ada contribution you kepada baru novel study you, bukanlah you buat macam benda yang sama saja dengan orang lain buat. Okay, saya faham. Nampak? Nampak tak? Nampak. Okay. Alright. So lepas tu itu conceptual framework. Lepas tu analytical framework ni apa pula ni? Analytical framework ni macam banyak betul framework. Okay. Oh, ada Puan Harunisa internet tak stabil. Tak apa, nanti kalau ada ni boleh sambung balik Doktor, nak tanya boleh? Boleh. Okay, so yang kiranya yang introduction ni 2.1. 2.2 adalah deductive code kita lah kan yang pertama. So dia code lah kan sampai yang 5 tu adalah 2.5 kita punya berapa kan? Itu yang repeat step. 2.5 tu kita punya conceptual framework. Lepas 2.6 analytical framework macam tu ke? Yes. Yep. Dah. Okay. So jadi okay, analytical framework ni macam mana pula? Analytical framework ni adalah framework sebab chapter 2 ni dia adalah sebab tu saya suka cakap chapter 2 ni adalah core chapter lah. Dia macam di tengah-tengah. Dia menghubungkan antara chapter 1 dengan chapter 3. Okay? So jadi that's why kena ada analytical framework. Analytical framework ni apa? Dia ada saya type sekejap. Saya type sekejap nanti saya share. Okay, biasanya analytical framework ni kita ada berapa kita akan letak research question, research objective, lepas tu deductive code kita ataupun kita punya IV. Okay, lepas tu kita punya okay. So jadi ini contohlah tadi how architect handle projects during COVID-19 to identify how architect handle projects during COVID-19. Okay, ni apa tadi? Projects Project management. Project management. Yes. Okay, strategic inquiry dia apa? Strategic inquiry ni adalah method. Methodology. So interview macam tu. Repeat lah. So you ada RQ number 2 and then RQ number 3. So jadi
you macam Summarize-kan ni. summarize. You macam mengingatkan balik kepada audience ini apa research question dengan research objective ni adalah di chapter 1. Deductive code ni adalah benda yang dibincang dalam chapter 2 ni Chapter 2. dekat chapter 3. So ni chapter 1, ni chapter 2, chapter 3, betul? Okay. Betul? So jadi because thesis ni dia macam tu, dia memang you kena remind balik readers bahawa inilah objektif you. So selain daripada objektif ni you tak nak cover. So jadi defend proposal tu adalah satu benchmark yang masuk kata melepaskan you, maksud dia objektif you ni mencapai makam PhD. So you boleh teruskan dengan mungkin data collection dan sebagainya. Boleh meneruskanlah kajian you. Maksud dia kalau DP you macam tak lepas, so maksud dia mungkin problem statement tak clear, objektif tak clear, macam ataupun objektif terlalu ambitious, tak boleh nak cover within 3 years ni, tak cukup ni. Macam tu, ada juga macam tu, ataupun terlalu superficial, terlalu macam ini project paper boleh buat, budak degree pun boleh buat, macam tu. Ataupun tak cukup sampai. So kalau macam sampai tu maksud dia supervisor dan komiti merasakan okay, you achieve lah kita punya ni dan you boleh proceed. So jadi adalah penting untuk step yang tadi saya tunjuk tu. Maksud dia bila cerita tu kena cerita okay, step-step dia tu yang saya selalu tunjukkan tu, yang background study bla 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 bla. So atau kita tunjuk lepas ni Okay, sampai situ. Cukup tak? Faham tak? Okay. Faham, Faham. Doktor. Doktor, nak tanya, maknanya nak DP tu, kita dah kena siap ke instrumen tu, contohnya let's say kita buat questionnaire kan, kita dah kena tunjuk ke masa DP tu ke belum? Ke lepas tu? Tak perlu. Cuma dah kena tahu apa benda nak buat. Oh, okay. Apa benda nak buat. Detail questionnaire tu tak perlu lagi. Tak perlu ada lagi. Tapi kalau ada lagi baguslah. Macam you kata you dah ada draft. So even better. Okay, saya nak terus masuk ke LCI. Doktor, sekejap Yeah. Yang deductive code tu, yang project management itu kuantitatif kan? IV, ada IV. Tak, deductive code atau IV. Maksud dia kalau quali, you identify you punya deductive code. Tapi kalau you buat quanti, you identify lah IV you. Faham? Kalau quali deductive code lah. Deductive code, ya. IV Quanti. apa ni, quanti Ya. Okay. Okay. Nak tanya boleh? Ya. Apa beza conceptual framework dengan theoretical framework tadi? Oh, tak clear lagi Okay. Kurang sikit conceptual. Okay, semula Okay, nampak tak conceptual framework ni dia dekat bawah. Okay, theoretical framework dia dekat dalam ni. Bila kita bincang pasal project management tadi, saya kena cari sebanyak mungkin framework ataupun kajian-kajian lepas yang support ataupun yang dah buat berkaitan dengan project management. Okay, saya kena cari lah framework ataupun model ke ataupun tak kisahlah equation ke yang sebelum ni orang lain dah buat. Jadi saya akan letak dekat katalah project management yang atas ni. Lepas tu kat bawah ni saya cerita pasal role architect, saya boleh kembangkan sikit professional role. So mesti dah ada framework daripada orang-orang lain. So bila bincang tu kita boleh keluarkan teori-teori framework yang sebelum ni tu. Itulah theoretical framework. Theoretical framework adalah teori-teori ataupun kajian-kajian lepas untuk nak support kita punya kajian. Okay, bila kita gabungkan benda ni tadi, tiga-tiga tadi ni, barulah dia jadi conceptual framework.
Okay, bila jadi macam tadi analogi asam pedas tadi, tak dengar? So jadi conceptual framework ni macam ramuan kita sendirilah. Maksud dia Kita conceptual tak framework. gambar sahaja. Ha? Kita tak gambar diagram sahaja ke Diagram. macam satu penerangan juga? Kita boleh kita ke the best adalah kita kena letak diagram dan support by sedikit ni lah penerangan lah. Okay. Kalau theoretical framework tadi kita boleh pakai ATCI guna network. Tapi kalau conceptual framework ni biasa kita kena establish sendirilah, buatlah sikit diagram tu. Macam ada flow macam mana, ada biasanya orang buat pakai box to box dan sebagainya, ataupun dia buat circle-circle ke, dia punya macam apa relationship kan. Okay, boleh? Okay. Terima kasih. Alright. So jadi kita nak masuk ATCI ATCI. Okay. Okay, kita akan create new project lah biasa ya. Personal coaching. Berapa banyak dah file saya ni? Tak nampak? Tak keluar. Ada screen. Ada screen. Oh, di screen lain. Okay, boleh. Tak. Okay. Okay. So jadi macam biasa sebelum kita nak masuk import benda dalam sini, of course lah kita akan menggunakan Mendeley Biasa saya akan gunakan Mendeley. Okay, daripada Mendeley berapa ramai yang guna full dah? Hai. Semua full Okay. Tapi masih kena belajar lagi lah. Belum lagi. Belum lagi? Okay. Saya ada WhatsApp. WhatsApp macam Telegram. Oh, okay. Tak apa. Lepas ni nanti kita ni. Kalau siapa nak beli, lepas ni boleh beli. Okay. So jadi, kalau yang mudah, okay. Tadi ada yang cakap tiba-tiba masuk dekat student license keluar abstract saja. Betul. Pelik tu sebab biasanya kalau dia keluar abstract saja adalah kerana awak ambil daripada artikel dalam Mendeley yang tak ada PDF. Kalau tak ada PDF, masuk ke dalam ATCI, dia akan baca abstract saja. Sebagai contoh okay, tengok artikel ni. Risk Assessment and Management Project ni Okay, dekat sini nampak ni, PDF dia tak ada, betul? Betul. Okay, saya ambil juga artikel ni 1, 2, 3, 4, 5 6. Okay, katalah saya ambil 6 Ada satu artikel tak ada PDF di sini. So jadi saya right click,
Saya export, saya nak masukkan ke dalam ATSTI. Okey, saya save dekat desktop, senang. Tukar ni jadi EndNote PC, personal coaching PC 30 hari bulan. 30 March. Okey, save. So jadi saya export, import. Nak tanya boleh? Boleh. Macam dalam banyak-banyak dokumen dekat Mendeley tu, kadang-kadang saya dulu tak save dekat folder yang khas, saya campur je semua. Macam mana nak cari balik dokumen yang berkaitan dengan subtopik 2.1 contohnya? Ada cara mudah tak nak cari balik? Sebab dulu tak simpan dalam folder kecil-kecil. Tak faham. Macam mana? Macam saya dulu masuk dokumen dalam Wash, terus masuk dalam Mendeley. Saya tak asing saya ikut subtopik. Sekarang bila nak export ke CI tu, saya nak kena cari balik dokumen tu. Kat Mendeley tu yang mana berkaitan dengan subtopik 1, subtopik 2.2. Saya dah tak ingat. Ada cara mudah tak nak cari? Okey. Dalam banyak-banyak ni. Kalau macam tu, sebab tu saya suruh, saya ajar, saya galakkan lah untuk guna filing folder dekat sebelah ni. Okey. So jadi katalah hari ni punya ni kan tadi. Okeylah, katalah saya buat new folder sini. Okay, new folder ni dekat bawah ni, create folder ni, create folder. Katalah saya buat hari ni PC 30 Mac. Ataupun tiba you nak buat chapter 2, tak kisahlah apa-apa nama ni kan. So jadi okay, so jadi saya ada PC 30 Mac ni. Katalah saya nak masukkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya masukkan jadi ke sini. Jadi folder saya semua saya dah, mana dia, kita tahulah pada 30 Mac inilah folder dia. So kalau kata macam ada tambahan ada tambahan. So jadi bawah ni you boleh buat new folder. March ada 31 ke? Ada kan? Ada. Ada. 1 Mac 2020. Katalah besok you nak masukkan paper line pula. Boleh? Okey. Masukkan paper ni pula. Tak masuk. Okay. So jadi so jadi you akan dapat monitor lah. Dapat monitor folder-folder yang you masukkan ikut ni. Ikutlah bila berapa banyak folder you nak buat kat sini. So jadi tak apalah yang lepas. So jadi untuk future saya galakkan untuk guna folder yang belah kiri ni. Make use of it. Kalau subfolder pun guna dekat sebelah kiri ni. Macam subfolder dia, macam saya ajar sebelum ni. Contoh ni, chapter 2 ada 2.1, ada 2.1.1, ada 2.1.1. Nak beranak lagi pun boleh lagi. Tapi tak payahlah banyak sangat kan. Macam confusing pula. Betul. Yeah. Nak tanya boleh? Boleh dia. Dia tak ada masalah kan kalau jurnal yang sama, contohnya Smith 1998 ni dia berada dalam folder yang 2.1, 3.1, tak ada masalah kan? Boleh, dia boleh share. Tak masalah. Sebab tu bila you tekan dekat sini, all document, bila you drag masuk ke sini, dia tak hilang. Ada orang dikalut. Doktor, dia tak hilang pun. Sebab dia boleh masuk pelbagai folder. Okay.
You nak masuk ni dekat setiap ni pun tak apa. Okay. So kalau nak dapat balik, you tekan all document lah. Maksudnya bila tekan all document, semua sekali, semua dokumen. Okay, faham Alright. Balik kepada STI. Okay, so jadi saya nak import tadi. Import balik tadi. Okay, jangan lupa tekan apa? Semua kecuali Semua kecuali 3. volume, Language, volume. Volume, edition, language. Tu tak payah. Okay, lepas tu import dua je dokumen. Okay lah, katalah dua je Okay, so contoh ada dua. Kenapa jadi 2 je doktor? Doktor import banyak kan? Saya salah ni kot, salah folder kot. salah ambil endnote tadi kot. Salah folder. Dah banyak sangat folder ni. Saya terambil yang ni. Okay, contohlah. Katalah saya nak tambah pula lagi Saya ada 2, so saya nak tambah lagi folder lain. Okay, daripada 2 tadi dia akan jadi dia jadi 8 sekarang ni. Tadi kan 6 5. Okay, tadi kan ingat saya ada satu folder tak ada PDF kan? So folder yang tak ada PDF dia akan keluar abstract saja. Saya rasa kena check punya tu tadi. Rasanya ambil yang tak ada PDF. Okay, so jadi okay, bila dia ada semua, nampak tak? Dia ada author, year, title. So author, year, title ni semua kita dah buat sebab Mendeley bantu kita lah. Dan yang asal-asal tu, yang kita buat wash folder, buat clean file apa semua tu telah dibantu oleh Mendeley. Okay. So jadi mula-mula macam saya kata, format ni boleh guna untuk defense proposal, boleh guna untuk submit grant, boleh guna untuk viva, boleh guna untuk apa lagi? 3M competition, segala format semua boleh guna. Okay, format apa saya kata? Okay, pergi dekat codes. Okay, kita nak buat yang step by step tu. Okay, tekan dekat free code. Code, okay. Okay, tekan free code. Okay, 1.0 apa? Info. Introduction. Introduction. Background study. Background. Okay, Dalam study. latar belakang kajian Okay, lepas tu 2.0 Problem statement. problem statement. 3.0 Gap. yeah. POD. POD 5.0 Finding. Methodology. method. Method. 6.0 Finding. Findings. 7.0 Conclusion. conclusion. Contribution. Application. Conclusion tu, lepas tu baru contribution. Contribution dan benefits 9.0 Limitation. limitation atau future Future study. study. Okay, ada lagi tak? Okay, good. Okay. Okay. Alright. So jadi bila kita dah ada benda ni, okay, kita tutup dulu code manager ni. Okay, tutup dulu. Kita buka satu-satu Okay, buka satu-satu.
Okey. Sekarang ni, okey buka tepi ni. Nampak je ada arrow kecil tepi ni. Arrow kecil ni. Okey, buka. Ni nampak, kita nampak semua Okey, background study. Background study tu apa beza dengan problem statement? In general. General macam background lah, macam sebelum nak cerita pasal tadi tu apa ni project management COVID-19 tu, kita cerita dulu lah macam background tu. So macam okay, paper ni, a good paper adalah semua sekali akan dapat dalam abstract Okay, this is a good example of bad paper. Sebab dekat abstract jangan cite Saya tak tahu macam mana boleh lepas dekat ni Prokedia. Sebab tu saya ni sikit kalau Prokedia ni. Dia kadang-kadang dia conference, saya submit, lepas tu conference ni bayar kepada Elsevier untuk masukkan dia punya artikel. Okay, this is you jangan letak ingat jangan letak citation dalam abstract. Dalam abstract tidak seharusnya ada citation. Okey, lepas tu dekat sini background study dia tak letak kat sini. Tapi dekat dalam kalau tak ada, tak apa, cari dalam introduction. Okey, biasanya benda yang first ni adalah background study Macam maksud dia ni, much of architecture education is concerned with development student in order from maknanya dia nak cerita pasal architecture education. Okey. So itulah dia punya background study dia. Okay, problem statement. Problem statement tu apa pula? Nampak ni? There are many problems in the learning process. Okay. So, okay, dekat sini problem statement dia memang letak dalam intro lah. Dia tak letak dalam objektif. Okay. Okay, gap apa pula? Led to shortage of student Yes. concentration. Okay. Attention ni masalah dia bila macam ni lah, bila daripada page 1 ke page 2 ni dia ada masalah sikit. Sebab dia akan tertarik semua. Jadi ambil yang ni sajalah. Ambil yang ni je. Okay. Student concentration boring in the classes. Okay, itulah sebenarnya gap dia. Okay, POD apa? Aktif. Apa dia nak buat? Tempat ni. Therefore. Okay. Okay. Keyword dia biasanya hence, therefore, oleh itu. Itulah POD. Okay. Itu dia nak cerita apa benda yang dia nak buat. Okay, itulah POD Dia punya introduction ni sebenarnya macam abstract dia. This presented a model of the salah ni dia punya tulis cara ni. Nampak ni researcher ini dah jadi finding ni. Dalam introduction dah finding. Tak apa, kita pergi method dia. Nampak macam ni. Ini conceptual research method. Maksud dia adalah dia punya conceptual framework Okay. Kalau kita guna dia punya conceptual framework, dia jadi apa? Theoretical. Theoretical framework. So jadi kita boleh macam ni, kalau nak highlightkan gambar macam ni, kita highlightkan macam ni. Okay, kita kecil-kecilkan sikit, ngam-ngamkan dengan kotak tu. Lepas tu right click. Kita buat coding. Lalang lah sekali framework on, ni framework on apa Framework on
Collaborative Collaborative learning. Okay. Okay, so kita dah dapat dah satu theoretical framework. So jadi kalau katalah 2.1 kita cerita pasal collaborative learning, kita dah dapat dah satu collaborative learning daripada Rung Tam, walaupun lah katalah paper dia bagus lah kalau paper dia macam ni, you decide lah sama ada you nak ambil ke tak paper dia. Okay, assuming paper dia bagus lah. Okay, lepas tu kita nak cari method ni. Method ni kosong lagi. So jadi kita pergi dari methodology. The study was carried out from 45 student. Okay, so ini adalah dia punya method. Okay, simple. So kita ambil ni terus jadi method. Okay, finding ni apa? Findings. Okay, finding. Wow. Oh. Okay lah, katalah saya ambil ni. Okay, ni adalah finding. Okay, conclusion. Oi, dia ni okay lah, boleh lah. Conclusion. Oh, ya. Ni kat sini ada. But the result researcher concluded that the student character had an indirect. Okay, yang ni lah, ni kot. Okay, so nak cancel macam mana? Right click, Delete. delete Okay, ambil yang ni. Delete. Okay, ambil ni, ambil baru. Okay. Ada contribution tak? Nampak ni? Ini adalah dia punya finding apa beza ni dengan tadi tu? Ni dapatan kajian dia, doktor. Ya, ini adalah final model dia. Tadi tu conceptual framework dia. Maksud dia conceptual framework ni kan duduk dia dekat chapter 2. Masa tu kita belum jalankan kajian, betul? Dia macam senjata lah sebelum nak berperang. Lepas berperang, tiba-tiba senjata tu dah peluru dah hilang, apa semua dah hasil kajian tu macam ni je, simple je dia punya ni. Compare to dia punya conceptual tadi tu. Okay? Doktor, maksudnya macam kalau sebelum DP tu kita punya conceptual macam tu, so lepas nanti kita dapat finding semua, kita kena ubah balik lah kita punya conceptual tu Betul. Oh. Kita boleh kata revised model. Revised model. Yeah. Okay. Okay, nampak ni. Recommendation for future research is how the student characteristic bla bla bla. Okay, ni adalah future studies. Okay, kita nak cari lagi ni, contribution benefit. Kadang-kadang itulah kalau tak jumpa, tengok balik. Tadi saya nampak macam dekat intro tadi. Kenapa ada hitam ni? Okay, katalah ni kita assume lah ini dia punya contribution Okay, so kalau a good article, sebab tu kata kalau a good article sebenarnya dalam objektif kita dah boleh dapat dah. Okay, tapi kalau dia ni memang kita kena cari sikit lah dekat dalam paper tu. Okay, tapi pada saya
9 komponen ni sudah memadai, tak perlu nak baca the whole article pun. Unless artikel tu betul-betul macam you kata macam oh ni memang kena baca ni from skin to skin kan. So you decide lah. Okay. Tapi for your guidance also 9 tadi tu adalah structure abstract yang you kena ada dalam you punya abstract. Okay, alright. Okay, so kita baca ni pula. Oh ni buku, ni buku. Yang lain lah. Okay, katalah kita ambil daripada ni abstract ni. Kita tengok abstract ni bagus ke tak Okay, construction is one of the high risk industries among others. Okay, ini definitely ada background study. And this is good. Okay, problem statement. This assessment and management practice was found to be helpful. Ini pun sebenarnya background juga. Okay, kita boleh extend kita boleh extend merah ni sampai ke sini pula. Nampak ni, dia punya ni akan bergerak Dia punya akan memanjang. Okay, lepas tu ni ini adalah problem statement. Unknown. Unknown risk sampai unknown risk ni semua adalah problem statement. Okay, gap. Okay, low adoption. Okay, ni adalah gap. Asal ni hitam? Nampak hitam? Nampak? Okey. Macam mana nak tahu ayat tu untuk gap tu? Okey, saya nak ambil saya prefer ambil yang nonetheless ni. Ini sebenarnya lagi nampak gap daripada yang tadi tu. Biasanya gap dia akan nonetheless, however, despite that, itu adalah keyword kepada gap. Okay? Okay, dia nak kata previous researchers paid very little attention to risk aspects. Nampak tak? Maksud dia nak buat apa? Dia nak buat risk management lah, risk aspect. Betul? Therefore, nampak? Biasanya gap dengan POD akan sebelah-sebelah. Alamak, apa hal ni? Oh, dah sampai masa ke? Cepat. Okay, so ni ada masa. Nanti masa habis dah off. Okay, POD So ni tadi gap ni tadi nonetheless ni gap. Gap dengan POD biasanya adalah sebelah-sebelah. Maksud dia nak kata macam ni. Walau bagaimanapun masih tiada kajian bla 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 bla. Oleh itu kajian ini hendak bla 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 bla. Macam tu. Okay? Okay, method dia this research aim at D5 to G7 contractors. Ni adalah dia punya method lah. This is a good article. Tapi kita tak dapat artikel penuh dia. So sebab maybe ni kena bayar ni. Okay, ini adalah laju sikit, ada 9 minit lagi. Boleh laju sikit expert dah. Ni dah expert dah. Boleh masuk semula. Boleh Okay, kejap kita boleh buat semula kan. Penuhkan. Teruskan Doktor, teruskan. Teruskan Ya. Okey. Nak habis dah 9 minit lagi. Tak apa, macam kurang sikit, 15 minit. Don't worry. Okey. So jadi daripada sini kita ada option untuk buat report. Ada dua cara report secara naratif, secara word, ataupun kita nak buat report secara table.
Okay, so macam mana? Komputer saya jadi slow tiba-tiba. Bateri weak tak? Tak, bateri memang sambung. Dia jadi slow. Okay, kita akan pergi kat, biasa kita akan buat menggunakan kod Okay. Let's say kalau saya nak buat background study saja, saya tekan je lah background study, lepas tu tekan report. Okay, Mac, siapa pakai Mac tadi? Mac lain sikit Mac sama tak? Sama, doktor. Sama okay. Kalau nak buat sekali report semua sekali. Okay, katalah 1, 2, 3, 5, semualah all kecuali framework. Okay, semua ni saya nak masukkan ke dalam right click. Cuba right click. Oh, kenapa dia hitam-hitam ni? Okay, new group. Saya akan letak dia semua dalam chapter 2. Kenapa saya buat group ni? Supaya saya tak perlu tekan satu-satu. Saya tekan je satu ni, saya akan nampak semua. Lepas tu saya terus tekan report. Okay, create report Right, so you dah dapat report semualah. Background problem statement ada 2, gap ada 2, semua ada 2 tadi kan, kecuali yang bawah tu ada 1 je. Contribution dengan ni kita tak buat tadi. So maknanya daripada sini you dah boleh copy, paraphrase, rewrite Jadi always practice benda tu. Copy, you boleh copy balik daripada orang ni. Lepas tu try paraphrase, lepas tu rewrite semula. Dia report semula ingat tadi kita punya LRZ punya template tadi, biasanya kita akan start dengan intro sikit, lepas tu kita cerita pasal dapatkan dalam 4-5 orang punya argument. Okay, you kena argue. Macam contoh, katalah dia kata according to Rung Tam ni, shortage of student concentration, student boring dalam kelas. Tapi Goh kata, alamak ni topik yang berlainan pula. Katalah assuming topik dia sama kan. Dia ni kata boring. Lepas tu yang ni Gen Y dia kata Gen Z kan. Sekarang Gen Z dia punya attention span dia pendek, kurang dalam kelas contohlah. Itu kalau you buat pasal kategori. Okey, itu untuk report. Okey. Report tadi. Doktor, nak tanya. Tadi kan doktor ambil dekat gap kan. Sekarang ni kita nak fokus yang mana satu kalau kita nak buat argument tu? Okay. Gap yang kita establish ni adalah gap kita ke gap orang tu? Gap orang tu. Gap orang tu. Bukan gap kita. So gap kita dekat mana? Gap kita adalah dekat mana? Problem statement. Problem statement. Tak tahu. Preventif lah doktor. Dia punya future studies tadi, limitation. Okay. Limitation orang tu adalah gap kita macam ni. Recognition for future research is how the student characteristic and collaborative architecture program ada program through the collaborative. Maksud dia tak buat benda tu lah. Limitation dia kata boleh tak future study look into this. Betul? Okay. So jadi gap yang kita cerita dekat atas ni telah diselesaikan oleh dia. Betul? Tapi future study atau limitation adalah untuk kita. Gap untuk kita. Okay?
Alright. So maksudnya kita discuss pasal gap orang tu maknanya yang tadi kan dalam under untuk setiap deductive code tu doktor bawah-bawah tu. So yang kita nak kena synthesize kan adalah gap mereka-mereka ni ke? Okay, kita macam ni. Sekejap COD dan metodologi tu kita nak guna waktu bila? Okay, start Tu lah macam bila nak create nak discuss dalam setiap paragraf tu tak tahu nak ambil yang mana satu. Okay, sekejap Dah start dah. Hai. Okay. Okay, daripada sini, saya tak boleh pakai pula ni. Dah mau tak boleh pakai dulu dah. Okay, daripada sini kita akan buat dekat dalam review matrix ni baru ni nampak. Okay, tahu tak review matrix Review method. Okay. Okay, saya akan cuba buat review matrix ni. Kita akan dapatkan. Review matrix ni kena cross kan doktor kan? Ya? Review matrix ni kena cross kan? Okay. Tadi kita buat dokumen 1 dengan dokumen 3. Okay, so daripada sini so jadi kalau kata tadi paper tu is about project management. So jadi saya kena cari semua project management yang related. Kemudian saya kena selesai framework-framework yang orang lain dah buat. Betul? Okay. Jadi katalah dua paper ni cerita pasal project management. So jadi terus bounce. Okay, boleh juga dia tengah bengong. Kita start. Okay. Alright, so kita akan dapatkan dia punya apa yang penting dokumen. Dokumen, codes, quotation content dengan group by codes Okay. Okay. Aku tak ada mouse. Okay, so jadi ini adalah background study. Okay, lepas tu katalah kita masukkan problem statement.
Okey, katalah you dah selesai semua ni, kena buat gap ni, masukkan sebagainya. Ujung sekali ni you letaklah remarks. Oh, okay. Ujung sekali ni letak remarks. Okay, so paper ni bincang secara scholarly apa lacking dalam paper ni. You kena cari gap dalam paper ni. Ataupun you kena cerita macam mana dia, paper ni you kata maybe sampling dia adalah, katalah you nak buat pasal higher education tapi sampling dia dekat sekolah primary. Atau sampling ataupun dia menggunakan kaedah kuantitatif sahaja. Mungkin so you nak justify kenapa you menggunakan kualitatif. Sebab you kata previous research semua buat menggunakan kualitatif sahaja. So ni jadi evidence lah. Dia jadi macam satu review metric ni, jadi satu you punya apa panggil evidence, you punya argument between scholars. Okay, apa yang telah orang lain buat, previous studies dah buat. So jadi semua benda-benda ni dalam remark ni macam-macam lah you boleh cerita. And then copy masuk as image ke dalam you punya report lah to support. Dan sebenarnya satu review method ni, katalah cerita pasal project management tadi 2.2 project management kan. Semua artikel ni semua cerita pasal project management je. Nampak? Satu didactive code, satu review matrix yang mungkin ada 10 sampai 15 lah articles. Cerita pasal semua sekali. Yang pasal satu didactive code saja. Okay, lepas tu didactive code kedua buat lagi review matrix lain pula yang berkenaan dengan tadi role of architect. So maybe orang ni digital, however this article only mention about professional selain daripada arkitek. Dia cerita pasal engineer, maybe dia tak cerita pasal arkitek, cerita pasal engineer. So jadi setiap baru nampaklah you punya kata apa review, barulah review tau, barulah literature review. Ini bukanlah reporting saja, semua lepas tu so what, tak ada apa kan. Remarks tu yang penting. Maksud dia macam mana you discuss about previous work. Macam mana you scholarly discuss about other person works. Okay, so nanti masukkan review method ni dalam setiap tadi tu, dalam setiap subchapter tadi tu. Nampak? Oh, okay. You buat benda ni menangis tau supervisor. Macam wow. Benda apa kritikalnya di student macam tu. Okay. Lepas tu support lagi, tambah pula lagi. Bukan setakat ada review matrix. Ada network pula tu. Tambah pula lagi dengan katalah you nak buat ni kan conclusion ni ataupun katalah saya ambil contohlah conclusion. Okay, tadi siapa yang tanya tadi nak buat network? Right click je. Right click je dekat code. Right click je, lepas tu tekan je network. Okay. Open network. So jadi you bukan hanya ada review matrix saja, you ada support by illustration lagi. Maksud dia siapa cakap ni, siapa cakap ni. Okay, yang ni right click, add neighbors, all common. Sorry. Dia dah keluar dah tadi. Okay, ni tekan preview Okay, ni tekan right click preview. Okay, nampak tak dia tulis
1937. 1937 ni maksud dia artikel nombor 1, quotation nombor 9. Artikel nombor 3, quotation nombor 7. Quotation nombor 7. So, jadi kalau saya suka letak nama author, saya akan rename Saya akan rename ni jadi artikel nombor 1 tadi apa? Ruing Roentam. Tam. 2013. Okay. 3 daripada Go 2019. Go 2019. Okay. Okay, so daripada sini dia boleh buat argument pula. Okay, Ruing Tam ni dia supports dia support Go. Okay. So ni buatlah color sikit. Okay, daripada sini export bitmap. Doktor kejap. Macam mana keluar support tadi, Doktor? Ni tiba-tiba keluar tu. Okay, tekan ni. Macam mana dia Tekan box. Ada okey, tekan box. red button ni bawa ke table sebelah. Okay. Lepas tu export bitmap. Okay. Okay, save. Lepas tu masukkanlah ke dalam tadi tu. Masa tu delete tadi. So jadi dalam you punya 2.2 tu, you ada network, ada review matrix. Untuk nak support you punya argument tu ni insert macam biasa lah. Insert picture Insert picture. Sample Okay, so jadi benda ni dia boleh jadi framework juga tau. Okay, tadi tu ingat tak framework? Yes. Okay, katalah framework tadi. So daripada sini katalah saya ambil satu lagi framework. Ada tak framework lain? Okay, framework. Katalah ni daripada framework orang lain lah. Katalah ni ada framework tu framework on daripada B Okay. So jadi pergi dekat home tadi, code manager. Nampak ni ada dua framework katalah daripada dua author berbeza So saya buat new group framework on collaborative. Ni contohlah, katalah ni daripada dua author berbeza Okay, daripada sini nampak dua framework tadi saya buat open network.
Okay, katalah ni daripada, kita tukarlah. Ni daripada Richard 2010. Okay, ini daripada Chris 2017. Okay, so daripada sini okay. So jadi ini pun dah boleh jadi you punya theoretical framework. Maksud dia tadi katalah ini framework on tadi project management kan. Tukarlah. Okay. Framework on project management. Okay. So ada dua, you dapat daripada dua, Richard dengan Chris. So Chris ni dia contradict, katalah ada contradict dengan Richard ni, sebab Richard ni tahun 2010, 2017 ni dah banyak guna IoT, IT contoh. Masa 2010 ni, 2010 tak lama sangat, contohlah 2010 tak gunakan IoT sangat. So, jadi tapi ini menjadi basis on your discussion dalam you punya tadi 2.2 tadi, cerita pasal project management adalah theoretical framework. Theoretical framework kita tak buat apa-apa tau, kita just discuss saja, cerita je apa orang punya saja. So bila kita buat conceptual framework, barulah saya ambil sikit, katalah saya ambil ni student learning efficiency dengan saya ambil yang ni saja. Saya tak nak ambil karakteristik. Lepas tu saya ambil pula daripada sini sikit, combinekan dua ni, combinekan satu lagi. Jadi saya punya own. Nampak? So jadi sebelum kita jalankan kajian, kita dah ada senjata lah. That's why bila towards the end, dia akan ada perubahan sikit. Rupa-rupanya benda ni tak diperlukan. Rupanya mungkin pada akhirnya nanti student learning efficiency ni jadi lain. Itulah hasil kajian kita, itulah dapatan kajian kita. Maknanya dia akan revise pada akhir nanti. Nampak? Nampak doktor. Nampak doktor. Habislah Elio. Kalau nak code equation macam mana doktor? Equation sama juga. Maksudnya Saya dah try dia equation generate report tu dia tak dia jadi simbol pelik-pelik. macam mana? Saya nak code equation macam paper ni equation dia macam ni, paper kedua equation macam lain. Saya nak compare kan. Tapi bila saya code dia jadi, bila generate report kat Word tu dia jadi simbol pelik-pelik. Dia tak dapat equation macam dekat paper tu. Sebab tu kena ni. Kena ambil macam screenshot. Kena screenshot Okay, kalau table, equation, jangan ambil, okay tengok jangan ambil macam ni tapi kena ambil macam ni. Ini screenshot. Kena screenshot. Kalau tak berterabur equation tu, algorithm tu berterabur. So jadi you kena screenshot. Table pun macam tu. Kalau you ambil digit by digit, dia akan berterabur. Okay, pastikan you screenshot. Okay, kena tarik jauh sikit daripada ujung ni ke, tarik ni ke. Jangan ambil betul-betul kat sini. Kat sini dia akan jadi dia ambil word by word. So you ambil jauh sikit Okay. Ada soalan? Doktor, boleh tak doktor repeat yang cross tu, yang apa? Yang review matrix tu. Okay, review matrix. Mac punya review matrix tak ada. Alamak. Bukan COVID Saya nak tanya. Ambil air kosong jap.
Farida. Farida. Ya saya. Ni boleh tanya grup yang Amar Sani. Dia orang ada grup Okey. Nanti tanya kat situ. nak masuk grup dia orang tak? Dah, saya dah masuk dah. Masuk dah? Oh, okey. Semalam dia orang buat live dekat group tapi tak jelas. Video dia masalah live tu. Tak apa. Nanti saya tanya lagi dia orang. Okey. Baru tahu yang boleh buat screenshot. Itulah. Sama lah baru tahu juga. Question saya semua tak dapat. Itu jadi timbul pelik. Saya kena buat balik. Itu bagus juga tengok banyak kali kan. Banyak benda baru belajar. Oh, betul. Macam select tu betul lah kan. Select rupanya lain. Cara lain jadi. Maknanya ada dua cara. Satu select text, satu select as picture kan. Select text, line by line, select picture, screenshot tu. Okey, yang untuk Mac, dia ada sikit kerumitan sebab dia tak keluar macam Windows ni. Sebab macam mana cakap feature ni sebenarnya macam saya selalu cakap, STI pun tak tahu boleh buat review matrix. So saya yang discover sendiri. So jadi feature tu tak ada dekat Mac. Tu yang macam dia ada tapi you kena buat line by line. Okay, cuba share you punya screen kejap, saya tunjuk. Boleh tak share you punya screen? Farida. Puan Farida, boleh share tak screen? Assalamualaikum doktor. Saya ni baru buka STI ni semalam. Saya tak import lagi saya punya dokumen ni. Oh tak ada. Okey, tak apalah. Sebab feature tu memang memang bukan purposely untuk buat review matrix sebenarnya. Tapi saya yang discover, so jadi dalam Windows saja ada, sebab tu dalam Mac tu tak ada. Sebenarnya kalau you pernah attend trainer lain, cuba tanya, suruh dia buat review matrix. Mesti dia tak tahu. Okey. Soalan saya tadi doktor. Ya? Soalan saya tadi macam kalau subtopik saya 2.3 nak cari impact of something saja. Macam mana saya nak cari dekat paper pasal impact je untuk masuk dalam subtopik 2.3 saya tu. Impact apa tu? Impact of distributed generation dalam network. Benda tu lah yang kena cari. Impact tu adalah DV. Kan kita kena cari IV. Saya nak cari yang orang dah senaraikan. Cuba bagi ayat penuh, the impact of cuba share screen. Kalau nak share screen boleh. Saya type dekat chat. Impact of distributed generation in power system. So distributed generation tu adalah you punya IV. So ceritalah pasal distributed generation tu. Kalau dah dapat impact of distributed generation tu, maksudnya orang lain dah buat dah benda tu. So jadi kajian you nak cari impact of distributed generation in power system. Betul tak? Kajian saya sebenarnya nak cari lokasi dengan saiz dia. Tapi nak beritahu orang juga kesan kalau kita letak tu jadi macam mana. So jadi carilah. Tak baik. Carilah yang literature sebelum ni yang cerita pasal distributed generation ni macam grid grid ni ke? Dalam satu kawasan daerah ni kita nak letak kat mana. Power grid kan? Macam power grid kan?
Jadi nak tahu impact yang orang dah senaraikan, nak beritahu elok ke tak elok pakai DG ni. Tapi bila nak masuk dalam, nak cari kat paper yang banyak tu, nak masuk dalam subtopik 2.3 je. Nak cari macam mana dekat paper guna SCI. Mana dia? Artikel dah jumpa? Artikel dah ada. Artikel dah ada, okey. Masalah dia sekarang? Dalam dah banyak artikel tu saya nak cari pasal impact je. Itu nak masuk dalam 2.3. Nak kod tu macam mana? Oh, okey. Kalau nak cari dalam artikel, search dalam artikel lah. Maksud dia Kod macam mana? Kalau guna word cloud tu boleh tak? Kita boleh pergi dekat ni, nampak tak? Tak ada screen. Tak ada tu. Okey, so dekat sini, pergi dekat dokumen ni, guna auto coding lah. Okay, guna auto coding. Kemudian boleh cari keyword yang kita nak cari tu. Katalah project. Ada ke? Okay, project management. Okay. So, saya nak masukkan project management dekat dalam project management. Kod baru ni adalah kod baru. Ada. Kod baru tu buat subtopik kita ke tu? 2 point berapa tu? Boleh. Dia boleh jadi subtopik baru juga. Okey, ada tak? Selagi. Okey, tak ada. Kejap risk management contoh. Saya akan tutup balik semua. Sekarang kita nak minta SCI untuk carikan ayat risk management. Ignore case ni maksud dia tak kisah huruf kecil atau huruf besar. Lepas tu masukkan ke dalam kod baru, nama dia project management. Management salah je. Okey, tak apa. Lepas tu nak tak nak exact match, nak dalam sentence. Exact match tu maksudnya dia cari ayat tu saja. Kita nak dalam sentence start. Tak ada ke? Kalau dia tak keluar tu maksudnya tak ada lah tu. Macam boleh tak ada? Okay, tak apa. Tukar education. Katalah Okay, nampak tu. Dalam ni ada education, so jadi dia akan highlight lah. So maknanya kalau you nak cari impact tu, maksud dia you boleh cara ni. So, jadi dia akan pergi dekat sentence yang ada perkataan tu. Okay, lepas tu you boleh, kalau you setuju benda ni, you boleh code it. Lepas tu dia pergi next pula. Okay, kalau nak adjust, boleh adjust boleh adjust kat sini. Code it. Ini code it so macam tu cara dia lah. Macam tu ke yang you nak? Macam tu. Lebih kurang lah macam ni. Nanti saya dapat report untuk subtopik saya je. Nak je. Ya. Nanti tekan je lah dekat ni. Kod yang tadi tu. Nanti you akan dapat. Okay. Contoh kita cancel ni balik. Nampak ni dekat coding ni project management tadi dah ada 4 dah. So, jadi you akan dapat lah impact. Maksudnya apa benda yang ni lah orang dah cerita pasal impact tu. Okay. Okay, doktor. Terima kasih.
Ada lagi soalan? Kita bagi seorang satu soalan lah. That's basically lah 2 jam kita compress everything semua. Oh tadi thematic, sorry. Puan Anusha tanya thematic review, thematic analysis. Ya, doktor. Thematic analysis. Cuba sikit lah untuk semua pun boleh dengar juga sikit. Okey, kalau thematic analysis untuk qualitative punya researcher, dia adalah extension daripada tadi analytical framework tadi. Kita ada RQ, RO, deductive, lepas tu coding. Okey, maknanya kita ada tambahan sikit coding, categorizing, final team, inductive. So dalam package 4 tu, so jadi kita akan ajar, maksud dia, ingat tadi kan deductive tadi tu contoh project management. Lepas tu bila pergi interview, rupanya ada macam-macam lah. Katalah saya pergi interview 5 arkitek. Lepas tu ada macam-macam coding. So jadi coding ni dia adalah initial coding. Dia akan keluar pelbagai coding So katalah ada 50 initial codings Ada 50 initial coding. Okey, daripada initial coding ni kita akan clusterkan dia. Okey, contoh walaupun dalam project management tadi tapi dia ada cluster dia. Contoh pre-implementation. So dia adalah stage-stage dia. Categorizing dia. Final team ni adalah apa jawapan kepada soalan kajian tadi tu. Final team ni actually dia menjawab kepada persoalan kajian. Okay, Dia menjawab kepada persoalan kajian. Lepas tu inductive ni adalah something yang emerge after the analysis. Maksud dia apa yang you dapat, benda yang you interpret. Okay, contoh kata you buat dalam classroom kan. You nak buat pasal apa macam saya nak buat pasal green technology, doktor, tapi nak tanya lah macam elemen kurikulum lah yang perlu dimasukkan dalam green tech ni. Okay, so you tanya siapa? Tanya pada curriculum expert dengan industri juga sebab dia berkaitan dengan building untuk college vocational. Okay, so nanti dekat coding ni macam-macam lah, daripada academician, daripada curriculum developer kan, macam-macam lah coding kan. Normally the first round tu you akan listkan saja semua coding-coding tu. Lepas tu dalam ATCI kita boleh ada dekat sini dekat dalam ATCI ni kita boleh merge the coding tau. Okay, yang pakai group ke doktor? Bukan, kita boleh dekat sini contoh lah Chris dengan Richard ni contoh dia adalah sama sebenarnya, so you boleh merge. Okay. You boleh merge. Contohlah katalah green feedback tu dia kata katalah dia nak guna bagi contoh sikit. Tak boleh fikir. Katalah dia dua-dua orang tu dia suggest objektif pembelajaran tu penting. Okay, objektif. Tapi yang seorang lagi kata goal. Okay, you pun highlight seorang ni kata goal, seorang ni objektif. Objektif dengan goal tu sama. So you boleh merge kan goal tu, goal and objektif. So ATCI akan tanya sama ada you nak guna goal ke yang guna objektif. Okay, so jadi daripada sini bila you dah list semua coding tu, initial coding, barulah kita ke categorizing tau. Categorizing adalah code group. You cluster kan. You akan cluster. So orang ni cakap pasal implementation, orang ni cakap pasal regulation, contoh orang ni cakap pasal apa. So tema apa yang cluster-cluster tu
You yang decide actually. Okay? Oh, okay. Kita akan tunjukkan juga macam setiap proses ni you kena melalui proses kita ada reliability. Maksud dia bila you come up with initial coding, you kena discuss dengan peers, you discuss dengan expert. Expert yang ini betul tak you ni? Bukan betul lah, maksud dia macam logik tak? Kita tak kata betul. Kita kata macam okay, logik ataupun dia punya tu sequence dia sama tak? Kemudian baru you akan pergi ke cluster ataupun categorizing. Okay? Okay. Adalah dalam ITCI categorizing Barulah final team. Final team ni adalah apa beza dengan coding categorizing? Final team ni dia akan menjawab you punya research objective. Itu je. Dia menjawab research objective. Lepas tu inductive ni something yang you interpret. Sebenarnya sekolah ataupun peringkat sekian-sekian ni tidak bersedia lagi sebenarnya kerana tidak mempunyai tools yang mencukupi untuk nak implement benda ni di KV. Contohlah. Okay. Something yang you akan discuss di chapter akhir. Di chapter final. Okay. Recommendation pada future studies. Itu je. Okay. Okay. 2 hari punya Sebab saya sebab saya tengah tunggu juga yang package 4 tu, doktor. Itu kan baru dah lepas. Hari tu dah lepas, jadi tunggu yang package 3 dululah sebab hari tu dah tulis nama juga nak join package 3. Lepas tu baru kalau ada package 4 nak join. Itu lama tu. Okay. Okay, so thank you, doktor. basically lah the whole process. Okay, kalau ada pertanyaan boleh tanya dalam group tanya dalam group. Kadang-kadang saya lambat nak respons. Please ask in the group. Okay, kadang-kadang ada yang sebab kita dah ada 600 alumni, mesti ada yang macam dah expert sikit. Sebab saya suka student centered sikit. So jadi kalau you try je jawab, cuba je jawab. Kalau macam jangan takut salah ke apa ke, soalan noob ke, tak ada soalan noob tanya saja dalam Telegram tu. InsyaAllah sama-sama bantu. Sorry. Dalam 2 hari insyaAllah saya akan bantu. Okay. Terima kasih, doktor. Okay, sama-sama. Minta maaf kekurangan apa yang saya boleh bantu untuk yang short period ni. Siapa yang nak install ke? Dah beli hari tu. Dah beli dah. Okay, yang siapa yang dah beli boleh log off lah. Okay, terima kasih, doktor. Terima kasih. Terima kasih, doktor. Alhamdulillah. Puan Azlin nak ni ke? Nak install? Saya. Boleh share screen tak? Okay, sekejap. Tak boleh sebab doktor tengah share screen, doktor. Oh, okay, kejap. Stop share. Okay. Oh, guna Mac Ya. Okay. Tak apa. Pergi dekat screen tu. Okay. Nanti approve saya punya remote control Okay, dah. Alright. Mana yang tulis? Belum install lagi. Nak kena install terus ke? Install. Okay, kejap. Install trial dulu. Tak apa, install dulu. Pergi dekat website saya. Okay, sekejap, tak apa. Saya buatkan. Okay. Oh, keluar Netflix terus. Baru buka ni Netflix ni. Biasalah 14 hari kat rumah. Betul kan?
So tak? Tak apalah, cuba masuk website saya. Saya lambat sikit kalau saya kontrol. Sekejap. Okay. Okey. Kat mana? Pergi dekat more. Cancel. Pergi kat more. Pergi kat store. Okey, scroll bawah. Get Atelisa trial dulu. Okay. Okay. Okey, bawah. Scroll bawah. Tak. Mana dia? Atas. Tu download free trial tu. So fill out information. Ya, ni boleh letak je lah. Just for record. Okay. So download Mac eh? Download Mac, yes. Okay dah. Dah masuk. Mana dia? Ni. Okey, buka dulu. So yang ni use default library ke? Okey. Send usage, do not send usage. Do not send. Do not. Do not send. Okey.
Okay. Memang tak pernah attend saya punya workshop sebelum ni Tak, saya nak attend tapi jauh sangat kat Penang. Okay. Nanti pergi tak Penang? Tak. Tak pergi Sebab Tak, itu saya nak kita nak buat tapi postpone sebab MCO kan? itulah. Sebab saya dekat area Selangor je. Oh, okay. Alright. Lepas tu doktor saya soalan je sebab saya buat kat UM. So definitely saya kena publish paper dekat Q1. So is there any simplest way to find reference yang hanya daripada Q1, Q2, Q3 macam tu? Q1 ke WOS? Q1. Q1? Wow, tinggi je your requirement. Itulah. Mana dia memang kena target Q1 punya paper sebagai References. reference. So pergi dekat Skimago lah, Skimago untuk dapat dia punya ni. Tahu kan? Saya mago tu. Tahu. Bidang apa Bidang Computer science. computer science tipe IE Tipe IE? IEEE. IEEE banyak Q1 kan? Memang mostly Q1, Q2 lah kan? Takkanlah suruh dia Ya, betul. Tipe IE, so guna Semago dan juga mana sebab bidang masing-masing lain. Macam saya, bidang saya memang list macam mana cakap, UPM dah keluarkan list macam jurnal yang diiktiraf. So follow tu jugalah. So ikut bidang masing-masing. So kalau you ada target dekat jurnal tu, tengok cara penulisan kat jurnal tu macam mana. Lepas tu ikut cara macam mana dia punya penulisan tu, lepas tu mahirkan lah. Maksud dia artikel dalam tu macam mana dia buat. So kena praktis lah, kena selalu baca artikel daripada situ. Baik. Boleh. Alright. Itu je. Nanti saya transfer dekat doktor. Nanti just send slip je lah. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Assalamualaikum.